Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4, praktiskan diri 8.2pi. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi ya. Jadi sekarang kita sambung dengan buku teks muka surat 225, praktiskan diri ya 8.2pi. Soalan 1. Hitung jumlah dan jumlah antara kuartil bagi set data 2, 16, 16, 19, 20, 20, 24, 26, 27, 27, dan 29. Tentukan sukatan serangkaian yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Berikan justifikasi anda. Jadi maksudnya kamu kena kira jumlah dan jumlah antara kuartil dulu. Lepas itu kamu mesti memilih lah. Mana satu lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data ini. Lepas itu kamu kena beri justifikasi anda. Maksudnya kamu kena nyatakan alasan kamu kenapa kamu memilih sukatan serangkaian itu lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data ini ya. Jadi langkah pertama kamu kena pastikan bahawa set data ini mesti disusun dari nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi soalan ini sangat jelas, dia sudah susun dari nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai terbesar di sebelah kanan. Jadi cikgu sudah salin set data ini dalam kertas ini. Jadi pertama kita boleh jawab soalan untuk jumlah. Rumus bagi jumlah adalah sama dengan nilai cerapan tertinggi tolak dengan nilai cerapan yang terendah. Kalau ikut set data ini, nilai cerapan yang tertinggi ialah 29 dan nilai cerapan yang terendah ialah 2. Maksudnya di sini kamu boleh tulis 29 tolak dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan ialah 27. Maksudnya 27 ini ialah jawapan jumlah bagi soalan 1. Okey, seterusnya kita cari jawapan jumlah antara kuartil. Rumus bagi jumlah antara kuartil adalah nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga tolak dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Jadi langkah pertama kita kena pastikan mana nilai cerapan pada kedudukan median. Jadi seperti yang biasa cikgu akan guna kaedah potong. Potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang. Sehingga tinggal satu nombor di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah nilai cerapan pada kedudukan median. Kalau kamu sudah tahu 20 ini ialah nilai cerapan bagi kedudukan median. Maksudnya nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama iaitu Q1 mesti terletak sebelum kedudukan median. Manakala nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga iaitu Q3 mesti terletak selepas kedudukan median di sini. Jadi kita cari jawapan nilai cerapan pada kuartil pertama iaitu Q1 yang terletak sebelum kedudukan kelas median iaitu 5 nombor ini. Jadi guna kaedah yang sama juga, guna kaedah potong. Satu nombor di depan, satu nombor di belakang. Sehingga tinggal satu nombor di tengah-tengah ini. Jadi maksudnya 16 ini ialah nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Seterusnya kita cari nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga iaitu Q3 yang terletak selepas kedudukan median iaitu bahagian sini. Jadi sama juga guna kaedah yang potong satu nombor di depan, satu nombor di belakang. Sehingga tinggal satu nombor di tengah-tengah sini. Jadi maksudnya nilai 27 ini ialah nilai cerapan bagi kuartil ketiga. Jadi kamu boleh ganti nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga iaitu 27 ke dalam rumus ini. Tolak dengan 16 iaitu nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 27 tolak dengan 16. Jadi jawapan ialah 11. Jadi jawapan 11 ialah jumlah antara kuartil bagi soalan 1. Seterusnya kamu kena memilih mana satu sukatan serangkaian lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data ini. Sama ada jumlah lebih sesuai ataupun jumlah antara kuartil lebih sesuai. Jadi tadi kita sudah bincang. Kalau terdapat nilai bercelang ataupun nilai ekstrim pada set data itu. Jadi sukatan serangkaian bagi jumlah adalah tidak sesuai digunakan. Dengan itu kita kena pilih sukatan serangkaian jumlah antara kuartil adalah lebih sesuai untuk mewakilkan set data yang mempunyai nilai bercelang ataupun nilai ekstrim. Jadi kamu perhatikan nilai data di sini. Terdapat nilai ekstrim ataupun nilai bercelang atau tidak? Memang ada, iaitu nombor 2, betul? Maksudnya nilai 2 ini ialah nilai bercelang ataupun nilai ekstrim bagi set data ini sebab nilai dia terlalu kecil ataupun terlalu jauh beza berbanding dengan nilai-nilai lain. Jadi jawapan sangat jelas. Oleh sebab terdapat nilai ekstrim iaitu nilai 2 dalam set data ini. Jadi jumlah antara kuartil adalah lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas.
Dan kamu kena beri alasan kamu yaitu justifikasi kamu. Jadi alasan kamu boleh tulis kerana terdapat nilai ekstrim ataupun perciklan yaitu nilai 2 dalam set data di atas. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 1 lah. Seterusnya kita tengok soalan 2. Encik Raket ingin memilih seorang daripada 2 orang murid untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis perniagaan peringkat kebahasaan. Encik Raket telah memberikan 5 ujian kepada 2 orang murid yang berikut merupakan keputusan 5 ujian berkenaan. Jadi terdapat 2 orang murid iaitu murid A dan murid B dan kedua-dua murid mengambil 5 kali ujian iaitu dari ujian 1 hingga ujian 5. Dan nilai di sini ialah menunjukkan markah ujian yang diperolehi oleh kedua-dua murid A dan B ini dalam 5 kali ujian. Tentukan sukatan serangkaian yang sesuai digunakan untuk Encik Raket membuat pemilihan. Terangkan bagaimanakah Encik Raket boleh membuat pemilihan berdasarkan sukatan serangkaian yang dihitung. Jadi tadi kita sudah bincang kalau kamu nak buat bandingan di antara 2 set data yang berlainan, jadi sukatan serangkaian yang paling sesuai digunakan ialah sisihan piawai. Maksudnya dalam soalan ini kamu kena kira sisihan piawai. Satu ialah sisihan piawai bagi murid A dan satu lagi ialah sisihan piawai bagi murid B. Jadi dalam soalan 2 ini kamu boleh guna rumus Ming ini yaitu sama dengan hasil tambah semua nilai cerapan bahagi dengan jumlah bilangan nilai cerapan. Dan rumus variance kamu boleh pakai ini yaitu sama dengan hasil tambah semua nilai cerapan yang telah dikuasa-duakan bahagi dengan jumlah bilangan cerapan, selepas itu tolak lagi min kuasa 2. Dan akhirnya baru kamu dapat cari jawapan sisihan piawai yaitu punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kita kira sisihan piawai bagi murid A dulu. Jadi langkah pertama kita kena cari jawapan min bagi murid A ini yaitu hasil tambah semua nilai cerapan yaitu 32 tambah 61 tambah 75 tambah 82 dan tambah dengan 90. Seterusnya bahagi dengan jumlah bilangan cerapan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya di sini kamu tulis bahagi dengan 5 sebab ada 5 kali ujian kan. Jadi kamu tekan kalkulator 32 tambah 61 tambah 75 tambah 82 dan tambah dengan 90. Ingat kamu kena tambah dulu. Lepas tu kamu boleh terus bahagi dengan 5. Jawapan ialah 48. Maksudnya kamu tulis jawapan min di sini ialah 68. Okey, seterusnya kamu boleh cari jawapan variance bagi murid A yaitu hasil tambah semua nilai cerapan yang telah dikuasa-duakan. Yaitu 32 kuasa 2 tambah dengan 61 kuasa 2 tambah lagi 75 kuasa 2 tambah dengan 82 kuasa 2 dan tambah lagi 90 kuasa 2. Bahagi dengan jumlah bilangan cerapan di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu di sini kamu tulis bahagi dan 5. Lepas itu tolak dengan min kuasa 2. Tadi kita sudah cari min ialah 68 betul. Jadi kamu boleh ganti nilai min di sini 68 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator dulu 32 kuasa 2 tambah dengan 61 kuasa 2 tambah dengan 75 kuasa 2 tambah lagi 82 kuasa 2 tambah lagi 90 kuasa 2. Jadi kamu tekan sama dengan cari jawapan dulu yaitu 25194. Jadi jawapan ini kamu terus tekan bahagi dengan 5. Jadi jawapan ialah 25194 per 5. Jadi kamu tekan lagi tolak dengan 68 kuasa 2 yaitu min kuasa 2. Jadi tekan lagi sama dengan. Jadi jawapan akhir dia ialah 2074 per 5. Jadi kamu boleh tekan jawapan ini tukar menjadi nombor perpuluhan. Jadi jawapan kamu boleh tulis 414.8. Jadi di sini kamu boleh tulis 414.8. Okey, seterusnya kamu kena cari jawapan sisihan piawai. Jadi jawapan sisihan piawai adalah sama dengan punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kalkulator sini kamu boleh tekan punca kuasa 2 414.8. Jadi jawapan banyak tempat perpuluhan jadi kamu boleh ambil jawapan 3 tempat perpuluhan Jadi kamu tengok 6 di sini dia sudah lebih 5 betul. Jadi kamu boleh pindah satu ke depan. Akhirnya kamu boleh tulis jawapan 20.367 Maksudnya kamu boleh tulis jawapan di sini 20.367 Jadi ini adalah jawapan sisihan piawai bagi murid A lah. Seterusnya kita cari sisihan piawai bagi murid B. Jadi sama juga kamu kena cari jawapan min dulu. Yaitu hasil tambah semua nilai cerapan di sini. Jadi kamu boleh tulis 50 tambah 67 tambah 70 tambah 73 dan tambah dengan 80
Lepas itu bahagi dengan jumlah bilangan serapan iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kamu boleh tulis bahagi dengan 5. Jadi di sini kamu boleh tekan kalkulator 50 tambah dengan 67 tambah dengan 70 tambah dengan 73 dan tambah dengan 80. Jadi jawapan bahagi dengan 5. Jadi jawapan Ming adalah sama dengan 68. Jadi kamu boleh tulis jawapan 68 di sini ya. Dan kamu dapati bahawa jawapan Ming bagi murid B adalah sama dengan jawapan Ming bagi murid A. Oh. Jawapan Ming mereka adalah sama. Sebab itu jawapan Ming adalah lebih susah digunakan untuk membuat bandingan di antara dua set data yang berlainan. Sebab itu kita kena cari jawapan sisian piawai untuk tolong kita lebih senang buat bandingan di antara dua set data yang berlainan. Jadi seterusnya kita cari jawapan untuk variance. Jadi kita guna rumus variance. Yaitu hasil tanpa semua nilai serapan yang telah dikuasa 2 kan, yaitu 50 kuasa 2 tambah dengan 67 kuasa 2 tambah dengan 70 kuasa 2 tambah lagi 73 kuasa 2 dan akhirnya tambah lagi 80 kuasa 2. Selepas itu bahagi dengan jumlah bilangan serapan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kamu tulis bahagi dengan 5, tolak lagi min kuasa 2. Jawapan min tadi kita sudah cari yaitu 68. Jadi di sini kamu tulis tolak dengan 68 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 50 kuasa 2 tambah dengan 67 kuasa 2 tambah dengan 70 kuasa 2 tambah lagi 73 kuasa 2 tambah lagi 80 kuasa 2. Jadi kamu tekan sama dengan jawapan ini 23618 kamu boleh bahagi dengan 5. Jadi kamu tekan jawapan sama dengan tolak lagi 68 kuasa 2 yaitu min kuasa 2. Jadi kamu tekan sama dengan, jadi jawapan ialah 498 per 5. Jadi kamu boleh tukar jawapan ini kepada nombor perpuluhan. Jadi jawapan ialah 99,6. Jadi kamu boleh tulis jawapan sini ialah 99,6. Dan akhirnya kamu kena cari jawapan sisian piawai yaitu punca kuasa 2 jawapan variance yaitu 99,6. Jadi kamu tekan kalkulator sama dengan. Jadi di sini banyak tempat perpuluhan. Jadi kamu tulis jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Dan kamu tengok nombor ini adalah 9. Sudah lebih 5. Jadi kamu pindah 1 ke depan. Dan ini adalah 9 tambah 1. Memang sudah jadi 10 betul. Dan pindah 1 lagi ke depan. Jadi jawapan kamu boleh tulis 9,98. Jadi di sini jawapan kamu tulis 9,98. Jadi kamu buat bandingan sisian piawai bagi murid B yaitu 9,98 dengan sisian piawai bagi murid A yaitu 20,367. Jadi mana satu lebih sesuai dipilih untuk menyertai pertandingan? Jawapan sangat jelas ialah murid B. Kenapa? Sebab jawapan sisian piawai dia lebih kecil berbanding dengan jawapan sisian piawai bagi murid A. Kalau jawapan sisian piawai yang kecil, dia adalah menunjukkan data adalah terserap berhampiran dengan min. Maksudnya jawapan dia sangat dekat dengan min. Manakala jawapan sisian piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Maksudnya jawapan dia adalah sangat jauh daripada min. Sebab itu bagi satu data yang sangat baik, jawapan sisian piawai adalah semakin kecil semakin bagus. Jadi bagi soalan 2 ini, jadi jawapan sangat jelas murid B akan dipilihlah untuk menyertai pertandingan kuis. Sebab jawapan sisian piawai adalah lebih kecil berbanding dengan jawapan sisian piawai bagi murid A. Jadi kamu tengok balik lagi soalan. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk Encik Rakil membuat pemilihan. Di jawapan sini kamu tulis sisian piawai sesuai digunakan untuk membuat pemilihan. Soalan yang seterusnya, terangkan bagaimana Encik Rakil boleh membuat pemilihan berdasarkan sukatan serakan yang dihitung. Jadi Encik Rakil dia boleh pilih murid B untuk menyertai pertandingan kuis. Sebab nilai sisian piawai bagi murid B adalah lebih kecil berbanding dengan murid A . Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 2. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan gaji bulanan bagi 7 orang pekerja syarikat Tesla. Jadi satu jadual diberi Inilah pekerja pertama, pekerja kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ingat nilai di sini bukan kegelapan. Banyak pelajar salah faham. Ingat ini 1 hingga 7 ini ialah kegelapan bukan. Nilai 1 hingga 7 di sini ialah ganti nama pekerja tersebut. Maksudnya ini ialah pekerja pertama dan ini ialah pekerja yang ke-7. Bukan nilai kegelapan. Jadi soalan A. Hitung jumlah antara kuartil dan sisian piawai bagi gaji bulanan pekerja syarikat Tesla. Jadi kamu boleh susunkan set data ini dari nilai yang terkecil di sebelah kiri hingga nilai yang terbesar di sebelah kanan.
Maksudnya mereka hanya menggantungi 7 data di sini. Jadi kamu boleh kira jawaban untuk jumlah dulu, yaitu sama dengan nilai serapan tertinggi tolak dengan nilai serapan yang terendah. Jadi mengikut set data ini, nilai serapan yang tertinggi ialah 3000, jadi tolak dengan nilai serapan yang terendah yaitu 900. Jadi di sini kamu tulis 3000 tolak dengan 900. Seterusnya kamu boleh tekan kalkulator, jadi jawapan di sini ialah 2100. Maksudnya nilai 2100 ini ialah jawaban jumlah bagi soalan 3. Seterusnya kita cari jawaban jumlah antara kuartil adalah sama dengan nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga yaitu Q3 tolak dengan nilai serapan pada kedudukan kuartil pertama yaitu Q1. Jadi pertama kita kena cari yang mana kedudukan median dulu. Jadi cikgu akan pakai kaedah potong. Potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang. Sehingga tinggal satu nombor di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah nilai serapan bagi kedudukan median. Jadi bagi kedudukan 10 median, jawapan nilai serapan pada kuartil pertama ialah di bahagian sinilah. Manakala bagi kedudukan selepas median, jawapan nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga ialah di bahagian sini. Jadi guna cara yang sama pakai kaedah potong. Potong satu nombor depan, potong satu nombor belakang. Jadi tinggal satu nombor lagi di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah nilai serapan pada kedudukan kuartil pertama. Sama juga bagi bahagian selepas kedudukan kelas median. Potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Tinggal satu nombor di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga. Maksudnya jawapan nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga ialah 1230. Jadi di sini kamu boleh tulis 1230 tolak dengan nilai serapan pada kedudukan kuartil pertama yaitu 920. Jadi di sini kamu boleh tulis 920. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 1230 tolak dengan 920. Jadi jawapan adalah sama dengan 310. Maksudnya nilai 310 ini ialah jawaban jumlah antara kuartil bagi soalan 3. Seterusnya kamu kena cari jawaban untuk sisian piawai. Jadi untuk mencari jawaban sisian piawai, jadi langkah pertama kamu kena cari jawaban min dulu. Jadi rumus bagi min ialah hasil tambah semua nilai serapan di sini. Lepas itu bahagi dengan bilangan serapan di sini. Yaitu 900 tambah dengan 920 tambah lagi dengan 950 tambah lagi 1000 tambah dengan 1100 tambah lagi 1230 tambah lagi 3000 di sini. Jadi bahagi dengan jumlah bilangan serapan di sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kamu boleh tulis bahagi dengan 7. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 900 tambah dengan 920 tambah lagi 950 tambah lagi 1000 tambah lagi 1100 tambah lagi 1230 tambah lagi 3000. Jadi kamu tekan sama dengan dulu, cari jawaban dulu. Lepas itu kamu bahagi dengan 7. Jadi jawaban min ialah sama dengan 1300. Seterusnya kita kena cari jawaban untuk variance. Yaitu hasil tambah nilai serapan yang telah dikuasaduakan bahagi dengan jumlah bilangan serapan yaitu 7 tolak lagi min kuasa 2. Jadi di sini kamu tulis 900 kuasa 2 tambah 920 kuasa 2 tambah lagi 950 kuasa 2 tambah dengan 1000 kuasa 2 tambah dengan 1100 kuasa 2 tambah dengan 1230 kuasa 2 tambah lagi 3000 kuasa 2 bahagi dengan jumlah bilangan serapan yaitu 7 tolak dengan min kuasa 2 yang tadi kita sudah cari jawaban min ialah 1300. Jadi di sini kamu tulis tolak dengan 1300 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 900 kuasa 2 tambah dengan 920 kuasa 2 tambah lagi 950 kuasa 2 tambah dengan 1000 kuasa 2 tambah dengan 1100 kuasa 2 tambah lagi 1230 kuasa 2 tambah lagi 3000 kuasa 2. Jadi tekan jawapan keluar dulu, lepas itu kamu bahagi dengan 7. Jadi tekan sama dengan, tolak lagi min kuasa 2 yaitu 1300 kuasa 2. Jadi jawapan ialah pecahan, jadi kamu boleh tukar jawapan ini kepada nombor perpuluhan. Dan jawapan kamu boleh memilih 3 tempat perpuluhan. Dan di sini kamu nampak nombor ini adalah 7. Jadi kamu boleh pindah satu ke depan. Jadi jawapan kamu boleh tulis 493114,286. Jadi jawapan variance kamu boleh tulis 493114,286. Jadi akhirnya kita kena cari jawapan sisian piawai yaitu punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kamu boleh tekan kalkulator punca kuasa 2 493114,286.
Jadi kamu tekan sama dengan. Jadi jawapan kamu boleh ambil 3 tempat perpuluhan. Di sini kamu nambah 9 kan. Boleh pindah 1 ke depan. Oh. Jadi jawapan sisihan piawai kamu boleh tulis 702.221. Oh. Jadi inilah jawapan sisihan piawai bagi soalan 3. Oh. Jadi kita sudah lengkapnya jawapan untuk soalan 3A. Yaitu cari jawapan untuk jumlah, cari jawapan untuk jumlah antara kuartil, dan akhirnya cari jawapan untuk sisihan piawai. Ya. Jadi seterusnya kita tengok soalan untuk B. Nyatakan sukatan serangkaian yang paling sesuai digunakan untuk memberi suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan taburan gaji bulanan pekerja di syarikat Tesla. Maksudnya kamu kena memilih mana satu sukatan serangkaian adalah paling sesuai. Ya. Sama ada jumlah ini lebih sesuai, ataupun jumlah antara kuartil, ataupun sisihan piawai ini mana satu lebih sesuai. Jadi kalau kamu tengok tata ini kamu boleh nampak terdapat nilai string ataupun nilai peciklan, betul? Yaitu 3000. Nilai string 3000 ini ataupun nilai peciklan ini adalah sangat jauh beza daripada tata lain. Kamu boleh perhatikan nilai tata lain, mereka sangat dekat dengan nilai 1000, betul? Tapi tata nilai 3000 ini dia sangat jauh daripada nilai tata yang lain. Sebab itu nilai 3000 ini boleh diangkat sebagai nilai string ataupun nilai peciklan. Kalau tata ini terdapat nilai string ataupun nilai peciklan, maksudnya sukatan serangkaian jumlah tidak sesuai digunakan. Jadi maksudnya sukatan serangkaian ini sudah disqualify, tidak sesuai digunakan. Seterusnya kegunaan sisihan piawai ialah untuk membuat bandingan di antara dua set data yang berlainan, seperti soalan 2 tadi. Jika terdapat dua set data yang berlainan dan kita nak buat bandingan, jadi sukatan sisihan piawai adalah sesuai digunakan. Tetapi soalan 3 ini, kita tidak buat bandingan di antara dua set data yang berlainan. Jadi maksudnya sukatan serangkaian sisihan piawai ini tidak sesuai digunakan untuk tata ini. Jadi sukatan serangkaian sisihan piawai sudah disqualify, tidak sesuai digunakan. Jadi sekarang yang tinggal ialah sukatan serangkaian jumlah antara kuartil. Maksudnya ini yang paling sesuai digunakan untuk memberi satu gambaran yang lebih jelas bagi taburan set data ini. Kamu perhatikan soalan 3B ini, dia hanya suruh kamu nyatakan mana satu sukatan serangkaian lebih sesuai digunakan. Dia tidak suruh kamu tulis alasan ataupun justifikasi. Maksudnya kamu tulis jawapan saja sudah cukup lah. Jadi untuk soalan 3B, kamu boleh tulis jawapan jumlah antara kuartil adalah sesuai digunakan. Kalau soalan ada tanya, tulis alasan ataupun tulis jawapan justifikasi. Jadi kamu boleh tulis kerana set data ini terdapat nilai string yaitu 3000. Dan tiada buat bandingan antara dua set data yang berlainan. Jadi jumlah antara kuartil adalah sukatan serangkaian yang paling sesuai digunakan. Jadi ini jawapan yang kamu boleh tulis. Kalau soalan ada tanya, kamu tulis alasan ataupun justifikasi. Jadi video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.